Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabi izam lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Itu ke? Ke surat 8 ya. Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, apabila memanggil oleh lelaki akan istrinya kepada hamparannya, maka enggan ia, maka tidur ia padahal marah ia atas istrinya, nescaya melaknat akan dia oleh malaikat, oleh segala malaikat hingga sampai subuh. Hadis sahih ya, riwayat Bukhari Muslim. Bila mana seorang suami memanggil isterinya kerana ada hajat dia, kemudian isterinya enggan masuk ya. Dia suami nak panggil dia tak kira duduk bilik ke duduk dapur ke. Kalau panggil ke bilik lah kena pergi. Kalau panggil ke dapur lah kena perginya ya. Kalau panggil ke serami lah pergi. Ikut dan dia nak panggil ya. Wajib taat. Kalau dia enggan pergi, maka tidurlah tok lelaki tadi kecewa dalam keadaan marah ya. Maka sepanjang malam tu isteri yang tidur kat luar tu tak bersama suami tadi dilaknat oleh malaikat ya, dilaknat oleh malaikat sehingga ke subuh, sampai subuh. Alhamdulillah. Laknat mana jauh daripada rahmat Allah ya. Duduk dalam laknat makna jauh daripada rahmat. Rahmat apa benda? Kasirul khair, banyak kebaikan dia. Bila tidak ada rahmat, tertutup pintu-pintu kebaikan. Buat apa saja tak ada kebaikan ya. Jadi huru-hara hidup. Sebab itu sebelum kahwin tu nak kena tahu dulu ya. Isteri tanggungjawab suami apa dia, tanggungjawab isteri apa dia. Jangan main ikut-ikut je ya. Orang kahwin kita nak kahwin
Bak wuduk pun tak reti lagi dah nak kahwin dah. Belum cara bak nikah kahwin tu sendiri. Ya. Lepas tu 10,000 pula tu. Ya. Punca dia itulah sebab kejahilan. Tak tahu tanggungjawab dia sebagai isteri ataupun suami. Pada tanggungjawab masing-masing. Mai kahwin aja. Bila dah kahwin tu, masing-masing ada rasa ada hak. Ya. Masing-masing nak tunjuk kehebatan, tu dah pergaduhan. Kalau masing-masing tunaikan tanggungjawab, aman lah. Ya. Dan cetera daripada keduanya, daripada Bukhari dan Muslim juga. Dan cetera yakni diriwayatkan daripada keduanya iaitu Bukhari dan Muslim pula. Mafhum hadis, demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudrahnya, kata Nabi. Nabi bersumpah dengan Allah Ta'ala, yang menjadikan Nabi dengan kudrah Allah Ta'ala sendiri. Tiada daripada seorang lelaki yang memanggil ia lelaki atau suami akan isterinya kepada hamparannya, tempat tidur, maka enggan ia isteri atas datangnya, melainkan adalah Tuhan yang pada langit, yakni Tuhan yang memerintah langit. Tuhan tak duduk di langit, ini majas, ya. Tuhan yang memerintah langit itu suruhnya, dan kekerasannya itu murkalah atasnya, atas suami isteri tadi, hingga reda daripadanya oleh suaminya. Ya. Selagi mana suaminya murka, selagi itulah Allah Ta'ala pun murka, tak reda kepada isteri tadi. Ya. Sehari-sehari lah, 2 hari lah. Kalau dia lari kepada rumah, seminggu lah duduk lagi, tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kena merajuk sikit, lari balik. Ya. Balik rumah tu seminggu. Ya, suami kau pun tak angkat dah. Ya. Duduklah nak-nak. Duduklah nak-nak Allah Ta'ala. Sebab suami tak reda. Ya. Kecuali lah kalau suami itu zalim, ya, tak adil. Setelah dia bersabar, tak bersabar juga, dia tak tahan, bolehlah lari dengan tujuan untuk dapat keadilan. Ya. Dekat situ mudarat. Ya. Selagi tak mudarat, kena duduk kat situ, sabar dulu. Kalau dia sampai tahap mudarat, bolehlah lari. Lari itu pun, ya, untuk mendapatkan adilah, pergi jumpa Tok Qadi ke jumpa ayah mak, minta cerita tentang damaikan. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi. Mafhum hadis lagi. Tiada tiga orang yang tiada menerima oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu akan sembahyangnya. Tiada mengangkat Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan. Nabi sebut ada 3 jenis manusia. Sebenarnya banyak, cuma ketika ni Nabi sebut 3 orang. Waktu lain Nabi sebut 3 lain pula. Ya. Kerana kaedah kita al-adatu laisa laha mafhumun. Adat tu tidak memberi tidak ada mafhum baginya. Makna bila Nabi sebut 3, tak mestinya tidak ada yang lain. Ya. Waktu tu Nabi sebut 3, waktu yang lain Nabi sebut yang lain pula. Bukan makna 3 orang ni saja yang dilaknat. Seperti dosa besar. Ya, yang masyhur tu Nabi kata 7 dosa besar. Ketika itu Nabi sebut 7, tidak menafikan ada lagi dosa besar yang lain.
Ya, kerana kaedah kita al-adadu, adat tu, huruf-huruf tu laisa laha mafhumun, ya, tidak ada baginya mafhum. Makna sebalik tu, kalau ada mafhum, kalau 3 bukan 4, tu mafhum dia, ya. Tapi dia tak ada gitu, tak boleh ambil kira gitu dalam adat ni. Bila sebut 3, tak mesti tak ada yang keempat. Faham tak? Ya. Jadi Nabi sebut waktu ni 3. Mana 3 orang? Ya Allah tak terima sembahyang dia, ya Allah tak angkat ibadah dia. Buat ibadah apa pun tak diangkat, puasanya, hajinya, zakatnya, sedekahnya, ya, terawal-awal di langit, tak sampai. Yang pertama, hamba yang lari daripada penghulunya hingga kembali ia kepada penghulunya. Ni zaman dulu dah ada hamba, dan sekarang dah tak ada dah. Bukan datang ni tak tahulah kau ada datang balik hamba tu, ya. Hamba ni dengan tak sama dengan gundik, ya. Hamba ni halal, ya. Suami boleh guna, suami pula tuan dia boleh guna dia seperti isteri lah, dengan syarat-syarat dia lah, ya. Halal walaupun tak ada ijab kabul nikah, ya. Hamba dia tak sama dengan bibi tu nama dia. Dengan mak macam hamba pula. Ya. Ataupun apa nama sekarang ni, gundik, ya, dah raja-raja. Tu bukan hamba tu. Hamba ni yang dapat ditawan dalam peperangan, ya. Perempuan dapat tawan, ambil lah dia buat hamba. Ya. Orang menentang kapi. Jadi kalau dia jadi hamba orang, wajib dia taat, ya, kepada hamba, kepada tuan dia. Tak boleh lari sampai tuan merdekakan dia. Kalau lari, dia panggil apa nama, hamba yang durhaka, ya. Ibadah dia tak terima. Sembahyang pun tak boleh nak qasar, sembahyang tak boleh nak jamak, musafir itu tak dikira, ya. Kalau dia lari 2 mahalah sekalipun, tak boleh jamak sembahyang dia tengah jalan, hamba ni, ya. Serupa isteri tadi, lari pada suami balik kampung Johor Bahru tu, tak boleh jamak sembahyang sebab lari itu maksiat. Betul tak? Ya. Bergaduh pun tahan taksi balik. Ya, tak boleh jamak tengah jalan tu. Kerana musafir itu musafir bil maksiyah nama dia, ya. Tak sah. Tidak ada rukhsah bagi dia. Yang kedua, perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga redha, ya. Perempuan yang ni isteri yang marah atasnya, atas perempuan tadi oleh suaminya sampai suami tidak redha. Selagi mana suami tak redha, selagi itulah ibadah dia tak sampai terawang-awang, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang wajib, tapi sembahyang tak dapat pahala, ya. Sah tu sah lah untuk syaratnya, tapi pahala tak ada. Allah tak terima, tergantung gitu, ya. Sampai dia bertaubat, kembali minta redha suami maafkan, baru Allah terima, ya. Dan yang ketiganya, orang yang mabuk hingga jaga ia daripada mabuknya. Jaga maknanya sedarlah, sampai dia sedar, sampai dia waras balik. Mabuk dengan perbuatan sendiri, mabuk tak sengaja lain, mabuk perbuatan sendiri, pergi minum arak, hisap dadah, hisap abuk, ya. Yang paling ramai sekali orang Melayu lah, ya. Dengan dadahnya, dengan araknya, tengok malam-malam merdeka, ya. Oh, tu punca-punca bala petaka tu, ni bala-bala nak turun sebab maksiat dia banyak lah ni, ya. Dah tak ada maruah diri dah. Menggelomok macam kambing lembu.
Setengah hadis yang lain mengatakan orang minum arak ni, sekali dia minum 40 hari sembahyang dia tak diterima. Ya. Kalau kat sini sampai dia sedar mabuk je. Ya, riwayat yang lain sekali minum dengan sengaja sembahyang yang tak diterima 40 hari. Sembahyang tu wajib. Kalau tak sembahyang dua dosa je. Tapi sembahyang pahala tak ada. Sisa gitu. Ya. Abang tengok duk minum arak. Buat ubat pun tak boleh arak ni. Ya. Benda yang najis lain boleh buat ubat. Kalau dah tak ada jalan dah. Arak tak boleh. Musyaqqah macam mana, darah macam mana pun tak boleh gunakan arak untuk buat ubat. Ya. Benda najis lain boleh. Benda tai unta ke, air kencing unta ke boleh. Ya. Kalau dia tak ada jalan, minum je tai unta tu. Air kencing tu. Arak tak dibenarkan sama sekali. Ya. Arak tu apa dia arak? Arak tu pun yang memabukkan lah, ya. Kullu ma'a askar fahuwa khamr. Setiap perkara yang cair yang memabukkan. Arak lah tu. Ya. Sama ada beli ke buat sendiri ke. Tu air tapai tu bila peram tu, bila dia berbuih tu, arak lah tu. Orang nak buat cuka kan, sebelum jadi cuka jadi arak dulu. Proses buat cuka tu diperam apa, nira kelapa, ya, buah rambat, ya, ataupun air tebu, nira apa nama, tamar, ya, anggur ke. Bila kita peram dia sampai satu masa dia akan berbuih tu, dia menggelegak. Waktu masa berbuih itulah panggil arak. Kalau kita minum macam ni ya. Ni nampak tiga. Ya, atau arak. Dia biar lama-lama besok dia hening jadi cuka. Bila jadi cuka, suci lah balik. Ya. Dengan syarat masa dia jadi arak tu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ya. Tak ada benda-benda yang bercampur. Kalau bercampur, bila jadi cuka, cuka tu jadi najis. Sebab tu kalau nak buat cuka, kena ada orang berilmu. Masa jadi arak tu pastikan tidak ada benda lain bercampur dengan air tu, walaupun tangkai dia. Katakan tangkai dia masuk dalam baldi, dalam tempat kita peram tu, dia jadi arak. Maka tangkai kena arak itu jadi mutan najis. Bila arak tu bertukar jadi cuka, cuka tu suci. Tapi ingat, sebab ada tangkai yang mutan najis, cuka tu menjadi mutan najis. Sebab tu kena pastikan masa jadi arak tidak ada benda lain yang bercampur. Kalau kita beli kat kedai-kedai yang buat tu, bukannya orang Melayu sangat, Tokpek yang buat dengan JPK, kita nak Tokpek ni, dia mencampur je. Campur Panadol pun dia nak cepat jadi arak. Jadi ini najis lah juga tu. Bismillah. Itu tiga golongan. Pertama tadi, hamba yang lari daripada penghulu dia. Yang kedua, perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga reda suaminya. Yang ketiga, orang yang mabuk, yakni mabuk dengan perbuatan sendiri, hingga jaga hingga dia hilang mabuk. Dan satu cerita pula, bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Ta'ala itu 10 perkara. Sembahyang orang yang tiada menerima oleh Allah Ta'ala itu 10 orang, 10 perkara.
Bila kita buat 10 perkara ni, salah satu daripada 10 perkara ni, sembahyang kita Allah tak terima. Maksud dia gitu. Ya. Kena pastilah 10 perkara ni apa yang kena buat. Kalau buat juga, sembahyang kita Allah tak terima. Yang pertamanya, sembahyang orang yang tiada berjemaah. Orang sembahyang fardu tak berjemaah, sembahyangnya Allah tak terima. Ini ikut mazhab Hambali. Ikut mazhab Hambali, orang yang duduk hampir dengan masjid wajib sembahyang jemaah, fardu ain. Sembahyang kat rumah tak sah. Siapa ada mazhab kita Syafi'i, fardu kifayah. Ya. Yang lain dia buat, kita tak payah. Ya. Sahlah. Tapi kalau semua tak buat, berdosa semua. Ya. Kalau nak ikut asalnya, Nabi nak bakar ya rumah orang-orang yang tak sembahyang berjemaah ni. Sebab itu mazhab Hambali mewajibkan. Jadi bagi mereka, kalau sembahyang kat lain pada masjid, sembahyang takkan diterima oleh Allah Ta'ala. Benar ni. Kita pun kalau nak ra'i ni, ya, kena pergilah. Kalau penat pun, waktu-waktu tak penat tu pergilah. Jangan tak pergi sepanjang-panjang. Ya. Waktu tu lapang tak pergi sekali sembahyang jemaah. Jangan tinggal terus. Tak nak ambil lagi korban baru nampak muka. Nah. Ya, raya haji tu barulah bawa tarik tali. Lepas tu hilang pula. Timbul pula waktu apa? Anak nak periksa, bawa air. Duduk di 3 bulan, timbul pula motor kena curi pula. Datang tu, lepas tu hilang pula. Ya. Setengah-setengah silap masuk pintu. Dia ingatkan pintu apa nama Pak Imam. Rupanya pintu jamban. Orang dah nak buat masjid, dia tak sedar, lamanya tak pergi tu, ya Allah. Ya. Kena pergilah, ambil berat, ya. Kerana rahmat ni turun, awal-awal turun rahmat tu di masjid lah. Ya, Allah turun kepada Pak Imam tu, pergi ke kanan, lepas tu pergi ke kiri, masuk pula saf kedua, ke kanan, ke kiri, saf ketiga, ke kanan, ke kiri. Dia pergi kanan dulu. Lepas tu afdal belah kanan sembahyang jemaah. Ya, pertama saf pertama, yang kedua belah kanan. 2 perkara sahabat berebut. Satu berebut saf pertama, yang kedua berebut belah kanan. Ya. Kerana rahmat turun, dia pergi belah kanan dulu. Belah kiri. Cuba tengok nak kitab Faidul Qadir. Ya. Ada kitab tu kan? Kitab Arab lah. Kitab hadis, ya, Faidul Qadir. Ada sebut. Lepas tu dah habis dalam masjid tu, baru dia merata pergi ke rumah orang-orang Muslim yang sembahyang, yang baca Quran, yang berzikir. Rumah-rumah orang yang buat maksiat tak singgah ada rahmat tu. Jadi kalau nak rahmat setiap hari rumah kita, pergi masjid buat balik lah. Pergi pagi tu pergi ambil buat balik. Ya. Buat balik ke rumah. Kerana Nabi pernah bersabda, man raha ilal masjidi wa man ghawa ilal masjidi wa raha a'adda Allah lahu nuzlahu minal jannati kullama ghada aw raha. Man ghada, bukan man ghada, silap. Man ghada ilal masjidi wa raha a'adda Allah lahu nuzlahu minal jannati kullama ghada aw raha. Atau kama sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesiapa yang melangkah kaki menuju ke masjid, setiap kali dia melangkah masuk dan setiap kali dia melangkah keluar, Allah akan mengangkat darajatnya di dalam syurga. Makna nak darajat kita tinggi dalam syurga, rajin-rajin keluar masuk masjid. Antara satu darajat tu seperti langit dengan bumi. Seperti kita nak tengok bintang-bintang di langit tu. Dalam syurga besok, orang yang derajat kita lebih satu je, tengok tinggi. Tak apa, ya duduk sana.
Ya. Nak tinggi derajatnya, rajin-rajin keluar masjid. Surau pun masjid jugalah, tempat sujud maknanya, ya. Tidak orang tak pergi masjid langsung, khususnya dalam mazhab Hambali ni, sembahyang memang tak diterima dah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana bagi mereka wajib. Yang kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya. Zakat dah cukup haul, zakat dah cukup nisab, tapi kedekut, ya. Kalau sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dia perang, ya, dia bunuhnya orang tak ada zakat, dia besar, ya. Adik-adik korun, kedekut, ya. Besok zakat tu, kalau yang tak dikeluar tu, akan dikalungkan di tengkuknya bagaikan ular daripada bara api. Duduk tengkuk, tak nak bayar sangat zakat, ya, kedekut. Ada setengah tu dia kira zakat dah 1 juta, dia minta diskaun ke Pak Imam, 40,000 boleh Pak Imam? Dah kira 1 juta, sayang pula nak keluar, minta diskaun lagi, ya. Yang menentukan bilangan tu Allah Ta'ala sekatan tu, bukannya Pak Imam, ya. Yang beri harta kat dia tu Pak Imam ke Allah Ta'ala? Allah Ta'ala, bukannya Pak Imam. Ya, Allah dah tentu begitulah, ya. Daki-daki tu, zakat-zakat tu adalah daki-daki harta kita. Bila terkeluar, supaya kita hilangkan daki kat badan ni, bersih sentiasa badan kita, ya. Orang tak keluar zakat, supaya tak mandi, tak menyabun, bergelumur daki, ya, 3 inci kat tengkuk. Harta tak subur. Jadi selagi dia tak keluar zakat, sembahyang tak diterima. Zakat ni wajib dikeluarkan bila sampai waktunya, dan haram kita tangguh tanpa sebab. Katakan cukup haul hari ni wajib keluar, yang tunggu minggu depan tak, yang tunggu bulan depan, ya. Kerana hari ni dah wajib segera, ya, kecuali sebab-sebab tertentu. Ada berapa jenis zakat? Zakat ada berapa jenis yang perlu kita keluar? Zakat simpanan, zakat galian, zakat tanaman, zakat apa lagi? Zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat rikaz. Apa dia rikaz? Zakat harta karun, ya. Gali-gali telaga jumpa harta karun, boleh ambil, kena bayar zakat 20%. Rikaz dipanggil. Tapi undang-undang negara tak boleh ambil, undang-undang Islam boleh ambil, ya. Dengan syarat tidak ada tanda-tanda harta itu dimiliki oleh orang Islam. Harta zaman jahiliah, kalau harta orang Islam tak boleh ambil, walaupun harta karun. Kalau ada tanda-tanda orang Islam punya, kena hantar ke Pacumal. Ni harta tu tak ada tanda, okay. Mungkin harta zaman jahiliah atau zaman Hindu-Hindu tu boleh ambil. Dekat pendapatan ada? Tak ada. Sekarang je ada. Ulama' dulu kata haram mengambilnya, ya. Nak keluar boleh, nak ambil tak boleh, haram. Kerana syarak dah tetap ada zakat. Ada nisab dah haul. Pendapatan ada nisab haul, dapat harta belanja habis, ya. Menzalimi orang pula. Kalau dia tak paksa, tak apa, dia potong tu paksa, haram. Orang nak bagi jadi sedekah lah, ya. Tu fatwa ulama' terkini je, nak habis je orang. Jadi dia kedekut. Dia zakat berjuta, kalau beri tak ada orang miskin dah kat negara ni. Belian beri RM50, nak kaya apa? Dia takut, dia iri hati je kok orang tu jadi kaya. Duit zakat ni asalnya, kalau dapat bulan tu lah beri. Katakan tahun ni zakat fitrah 2 juta, 2 juta tu kena beri semua. Kalau simpan di ban jadi beli bangunan buat apa, ya.
Tapi bila yang memegang tu tidak memahami, ya, konsep, tak tahu amanah macam mana, hilang habis duit-duit. Ramai kat sahabat saya berhenti pusat zakat ni kerana takut syubhat. Ya, bila berpendapat tak nak terima, Allah tak berani dia duduk kat situ, lari keluar. Ya, tak ada orang kaya dah kalau betul-betul duit zakat tu dah agih. Tak ada orang kaya, tak ada orang miskin. Dah dapat belian. Beri tu bukan setakat nak lepas makan bulan tu aja. Beri dia boleh menjaga sampai dia boleh berdikari, beri modal. Ya, dah tak ada miskin. Zaman saya Muhammad Abdul Aziz merintah 2 tahun je, tak ada seorang orang miskin zaman dia, sehingga kan tidak ada siapa nak terima zakat kembali ke Baitul Mal. Sedangkan dia merintah 2 tahun, Muhammad Abdul Aziz, adilnya. Ya, anak-anak nak mengaji, duit itulah. Ini tak kena bayar balik. Ya, dah kerja tak dapat, nak bayar apa? Ambil duit tu support anak mengaji. Duit zakat tak perlu bayar, duit dia, hak dia, hak orang sabilillah. Antara sabilillah tu menuntut ilmu. Kalau dulu sabilillah perang, buat pedang. Ini dah tak ada dah. Perang tu kalau berlaku adalah kan, tak ada lagi. Perang dengan ilmu. Ya, anak-anak nak mengaji masuk dalam sabilillah. Tapi kalau kita tengok pusat zakat, orang mengaji ni dia kata orang yang Ibn Sabil, orang yang terkandas, tak kena dia letak tu. Kita tengok dalam dia punya tu, pelajar-pelajar ni termasuk dalam Ibn Sabil. Apa nama orang yang terkandas dalam perjalanan? Bukan. Orang yang belajar ni termasuk dalam sabilillah, menegak agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berhak mengambil hak dia. Ya, sampai tak sempat dia nak cari rezeki kerana nak tumpu dalam pelajaran, maka berhak ambil duit tu, walaupun dia kaya sekalipun. Ya, orang sabilillah ni dia bukan miskin, kaya pun boleh ambil, sebab ambil atas jalan sabilillah. Yang ambil atas jalan miskin tu taklah ambil kalau dia kaya. Kan apa asnaf tu, yang miskin ambil atas jalan miskin, bila kaya dah tak ambil dah. Yang sabilillah ambil atas jalan sabilillah, walaupun dia kaya boleh ambil, sehingga dia tak sabilillah lagi, tak ambil lah. Faham tak? Ya. Berbangga-bangga dapat kumpul duit zakat orang berjuta. Ya. Berapa nak simpan? Mana letak amanah ya? Siapa orang nak buat sekolah pun terpaksa tebal muka pergi kutip dia mau sebut sini. Duit tu lah sepatutnya. Satu, bila kita kutip dia marah pula. Ya, tak? Ya. Macam-macam halangan nak kutip demo dah tak boleh dah. Kadang-kadang nak pergi ambil duit tu, sewa teksi lebih mahal pada duit tu. Ada seorang makcik saya tanya dia tu, nak pergi mana makcik? Pergi ke Peru. Ada orang bagi zakat tu. Balik-balik RM4. Bayar duit tambang tak lepas. Tambang teksi mahal lagi nak pergi ambil duit yang dapat tu. Kena air kepada orang tu. Ya. Beri terus hak dia. Ya. Dia sepatutnya kalau katakan 8,000, bagi RM1,000 tu terus dapat senam. Ya, setiap senam tu satu. Ataupun dalam mazhab kita boleh 3. Ada lagi ulama lain kata 1 pun boleh dah sah dah, tak mesti 3 daripada 8. Ya, itu semua ikut fatwa-fatwa Syafi'iyah. Ya. Cuma yang muktamadnya 3 daripada 8 tu lebih afdal. Kalau tak ada sangat, carikan 3 asnaf. Ya. Ada juga kawan mengatakan memada 1 asnaf saja sah. Ya. Baik, kalau kita tak keluar zakat, maka selama tak keluar itu, maka zakatnya, sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina. Yazbillah. Orang zina ni tak sembahyang, tapi kalau dia sembahyang pun sembahyang tak diterima. Sebab kalau dia sembahyang tak berzina lah dia. Dah. Mak Nabi kata orang yang mencuri tidaklah dia akan mencuri kalau dia beriman. Ya. Orang berzina pun begitu, takkan berzina kalau dia beriman. Orang beriman dia sembahyang. Ya. Mana dia tak sembahyang baliknya. Tapi kalau dia sembahyang pun sembahyang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah dia bertaubat daripada dosa zina itu. Sebab tu dosa tu perlu bertaubat. Kalau dia sembahyang tanpa bertaubat, lepas dia buat zina tu sembahyang, tak rasa bersalah pun, tak terima dosa tadi, dia apa nama sembahyang. Tapi kalau dia buat zina tu dia insaf, dia taubat, sembahyang, insya-Allah berterima sebab dah bertaubat. Maksudnya lepas zina tu tak bertaubat, terus sembahyang, tak rasa bersalah langsung, ya. Allah tak akan terima ibadah melainkan daripada orang yang bertakwa. Orang takwa saja Allah terima ibadah. Orang yang takwa Allah tak terima. Ya, takwa tu takwa. Takwa apa? Takwa tu tahu tu. Cina panggil takwa. Ya. Allah tak terima sembahyang orang takwa. Allah terima sembahyang orang yang takwa. Ya, takwa. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Macam-macam rupa zina hari ni, Allah. Kalau dulu, ya, jaranglah kita nak dengar. Hari ni keluar je, ya, kadang berbangga-bangga lagi. Masuk Facebook lagi sekarang ni. Ada anak-anak muda, dia tak malu langsung ambil gambar dia sendiri, tunjuklah. Allah, dahsyat sungguh dahsyat ni, ya. Dalam fahsyat muka ni. Itu kalau kita tak cegah, dengan kita sekali kena bala ni, ya. Antara bala tu sebab zina berlaku lah. Zina berluasa, arak berterang-terangan, ya. Riba tu antara berlakunya tsunami, gempa bumi, ya. Arak, zina, riba. Lagi satu gitar tu, ya. Apabila gitar dimain-mainkan, dalam riwayat hadis Aisyah, antara sebab gempa bumi juga bila gitar dimain-mainkan, alat-alat muzik, maka Allah malaikat isytihar ke perang di langit, maka berlakulah gempa bumi, ya. Itu hadis riwayat Aisyah. Banyak hiburan semua tu, maksiat-maksiat. Itu punca bala petaka. Zaman Nabi pernah berlaku sekali gempa bumi, dia gegar, maka Nabi tepuk bumi itu. Belum lagi masanya, kata Nabi, sebab zaman-zaman tu sahabat takwa, bertakwa semua, kembali reda, ya, bumi tadi yang tak bergema lagi. Maknanya gempa bumi akan berlaku ketika manusia dah tak takwa lagi, duduk dalam kemungkaran maksiat. Masa itulah bumi-bumi, ya, akan berlaku gempa dan sebagainya. Kerana dia takut kepada Allah. Bumi pun takut, batu-batu pun takut kepada Allah, ya. Tu yang kita tengok batu duk jatuh gulung. Takut kepada Allah batu tu, ya. Kita tengok hanya bencana alam saja, tanah runtuh. Asalnya batu takut kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah, ya, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu tu makna dia gugur, takut, min khasyatillah, kerana takut kerana Allah. Batu tu terpancar air, batu tu bergolek jatuh, min khasyatillah, takut kerana Allah, melihatkan dosa-dosa manusia berluasa di muka bumi, batu naik gerun, ya, jatuh. Kita tak nampak, ya, duk nampak bencana
bencana alam saja. Kesan asal sebab bencana tu tak nampak, ya. Yang keempat, sembahyang orang yang memakan riba. Ada 10 golongan dosa besar yang berkaitan riba ni. Tukang tulisnya, saksinya, tukang bawanya, tukang kira, semua jaganya. Cuma yang tak terima sembahyang ni yang makan dia. Yang lain tu dosa besar, sembahyang terima tak? Yang makan tu Allah tak terima. Yang menerima tu bank tu lah. Orang yang beri itu sembahyang Allah terima, tapi dia dosa besar, ya. Yang memakan riba tu dia tak terima. Yang beri riba sembahyang terima, tapi buat dosa besar, ya. Orang makan riba ni, walau 1 dirham, bila bangkit daripada kubur besok, perut dia sebesar gunung Uhud. Dalam perut tu penuh kala-kala ular-ular. Tarik perutnya kepada masyar, ya. Makan riba. Perut besar, tarik perut kena tarik nak berjalan, besar sangat, ya. Yang kelima, sembahyang orang yang penyamun. Apa beza penyamun dengan pencuri? Ya. Penyamun dengan pencuri apa beza? Pencuri ni dia ambil orang tak sedar. Orang tengah tidur, orang tengah sembahyang, ingat-ingat tangan dia. Penyamun ni perompak lah. Dia ambil dengan cara paksa, ya. Tak pisau kat tengguk orang, ugut orang. Itu penyamun. Penyamun ni ada 2 jenis zaman sekarang, kola putih, kola hitam. Kola hitam ni ambil RM30, 3 bulan penjara. Tapi kalau pakai kola putih 3 juta setengah hari je. Dia gitu. Mudah-mudahan sekarang dah 3 bilion rompak dia orang, setengah hari penjara. Yang ni 3,000 je, 3 bulan penjara sebab kola dia hitam. Yang tu kola dia putih. Faham betul tak? Ya. Besok akhirat Allah adil sebalik. Dunia dia gitulah. Akhirat besok dapatlah keadilan Allah Ta'ala. Ya. Allah akan adili seadil-adilnya. Ya, tak ada dah pilih bulu dah. Jadi orang menyamun ni bayangnya Allah tak terima. Ya, kalau dia tak hantar balik hak orang tu, tak bertaubat, tak hantar balik, ya, sembahyangnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yazbillah. Yang keenam, sembahyang orang yang memakan yang haram, ya, apa-apa yang haram, sama ada ain dia haram ataupun jalan mendapatnya yang haram. Benda itu tak haram, ya, tapi cara kita dapat dari cara haram jadi haram juga. Ataupun dari benda itu haram sendiri, macam babi, anjing tu, ya. Yang ketujuh, sembahyang orang yang memakan dan meminum yang haram. Yang ke-8, sembahyang orang yang menjual yang haram. Yang ke-9, sembahyang hamba yang lari daripada tuannya. Yang ke-10, sembahyang perempuan yang masam mukanya. Ni kita dalil syahid kita, ya, nak cerita tentang isteri yang durhaka tadi, ya. 10 perkara duduk dalam yang last sekali, iaitu perempuan yang masam mukanya atau durhaka atau bertutur dengan marah kepada suaminya, sembahyangnya Allah tak terima. Muka masam, dulu mukanya manis je, ya, tiba-tiba tukar jadi masam, ya. Maknanya dia tak reda dengan suami dia, maka suami pun tak reda dengan dia, maka sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Atau bertuturnya dengan nada marah, ya. Tidak ada hormat kepada suami lagi, ya, tengking untuk suami dia, ya. Baik, setakat ni rasanya, ya, dah lanjut tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهم النبيين، إلهم الملائكة المقربين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك عملا متقبلا، ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.